fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah, surah yang kedua, surah terpanjang dalam Quran, surah Madinah, surah Madaniyah. Dia Mekah dan Madaniyah. Dan surah ini turun dalam expand 23 tahun Nabi bersama dengan kita. Surah ini turun beransur-ansur sepanjang 23 tahun. So dia ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Dan surah ini kalau kita nak bahagi, dia boleh dibahagikan kepada 9 bab. 9 bab. Benda ni kita dah lalui, saya pernah jelaskan. Bab yang pertama adalah tentang hati. Bab yang kedua adalah cerita Nabi Adam. Bab ketiga cerita Bani Israel. Bab keempat adalah tentang Nabi Ibrahim. Bab kelima tentang Kaabah. Bab keenam ujian buat umat akhir zaman ni. Bab ketujuh berkaitan dengan undang-undang. Bab ke-8 panduan tentang ketamakan, rasa tamak dan haloba, bagaimana kita nak memandu, membetulkan gaya hidup. Dan bab yang terakhir adalah tentang doa. So untuk permulaan ni kita nak lihat tentang hati. Tentang hati. Bila kita baca suratul Baqarah, kita sudah maklum di awal-awal perbincangan ini adalah tentang 3 jenis manusia. Orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Dan kenapa manusia yang kelihatannya sama, identik, ada 2 mata, rupanya tak jauh beza, tapi dibahagikan kepada 3 golongan semacam tu. Kenapa? Sebab hatinya berbeza. Sebab tu ulama melihat, oh ini bab hati. Hati yang beriman, hati yang enggan dan ingkar, dan hati yang sakit. Allah gelar orang munafik ni hati mereka sakit. Berbeza dengan orang kafir, hati mereka tertutup. Kalau tutup, dia langsung tak boleh melihat apa-apa. So, hati yang tertutup ni dia banyak jenis tutupan. Tutupan kekayaan, tutupan dunia, tutupan kesedihan, tutupan kekecewaan. Kenapa dia tak nak terima agama ni? Dia kecewa. Kan? Ada dalam kalangan saya punya jemaah yang mengikuti kelas ni, dia sendiri menyaksikan bagaimana kesan kematian itu merubah iman seorang hamba sanggup jadi etis. Itu bahayanya kesedihan ni. Bukti hidup tu ada. Sampai sekarang orang tu masih lagi buat provokasi demi provokasi terhadap agama Islam. Puncanya apa? Isteri yang dia cinta meninggal. Dia tak boleh terima. Bagi dia Tuhan tu zalim. Sampai macam tu tuan-tuan. So tentang hati, soal hati ni Allah datangkan tema itu di awal kita punya pembelajaran nak mengenal Quran dan nak mengenal Allah. Pembelajaran tentang hati. Dan betapa hati ini begitu penting sehingga dia boleh mengakibatkan kesan sama ada kita wajar dan layak bahagia selamanya atau derita dibakar di dalam neraka sampai bila-bila. Hanya dengan hati.
Dan kalau kita tanya, hati itu kat mana? Ada siapa yang boleh jawab dengan tepat? Tak. Kita kata hati itu sini. Di sini. Kenapa? Sebab dalam lagu pun ada sebut apa sakit hati. Sakitnya tu di mana? Sakitnya tu di sini. Dan kalau kita sakit hati, biasanya yang menyucuk-nyucuk di mana? Di sini. Sedangkan kalau kita bedah dan belah X-ray dekat sini ni jantung. Dan hati itu tempat lain. Hati itu organ lain. Kenapa jantung yang sakit? Dan lazim kita sebut hati di situ. So hati ni juga benda yang misteri. Misteri, adakah jantung tu hati atau bagaimana? Dan surah Baqarah maksudnya apa? Lembu betina. Baqarah ni maksudnya lembu betina. Tuan-puan, bagi siapa yang suka membaca buku, bagi siapa yang membaca buku, suka baca buku, cuba cari judul-judul buku yang berani memberi judul buku dia Lembu Betina. Lalu dia cerita dalam tu tentang manusia. Dan buku tu jadi best seller. Berkali-kali orang baca. Selalunya kalau tajuk utama ni, kita nak tajuk yang eye catching. Tajuk yang orang pandang je rasa nak baca. Tapi bayangkan tajuk lembu betina. Apa yang eye catchingnya? Tapi untuk surah yang terpanjang ini, Allah datangkan tajuknya Lembu Betina. Why? Kenapa? Kerana dia sangat berkait rapat dengan manusia. Dalamnya ada peraturan demi peraturan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu manusia ini diciptakan sempurna. Dia kekal menjadi sifat manusia. Kalau dia bersedia mengikut peraturan demi peraturan dari Allah. Namun siapa-siapa yang engkar atau gagal mematuhi peraturan, dia tak jauh beza dengan lembu. Tak jauh beza dengan lembu. Cuba tengok sifat lembu. Lembu haiwan yang punctual dari sudut masa. Punctual, dia punctual dari sudut masa. Pagi keluar kandang, pergi meragut, petang balik semula ke kandang untuk rehat dan tidur. Ada tak kita nampak manusia macam tu? Pagi keluar, kerja, dah habis meragut, balik malam tidur. Itu je. Kehidupan dia sekitar itu. Pagi keluar, petang balik. Pagi keluar, petang balik. Dan lembu pula. Lembu, dia ikut skrip. Ikut skrip macam mana? Kalau dia rasa dia nak meragut, dia ragut je. Apa pun berlaku dekat keliling dia, dia tak kisah. Dan dia tak hirau. Tengok highway. Pantai Timur. Orang nak lalu malam-malam, gelap. Berapa banyak aksiden langgar lembu tengah jalan. Kalau dia rasa dia nak duduk kat situ, dia duduk je.
Dia boleh meragut tepi jalan, sedangkan kereta tengah lalu lalang, laju. Cuba bandingkan sensitiviti lembu dengan kucing, dengan burung, dengan tikus, dengan lipas. Haiwan-haiwan ni dia super sensitif. Pantang ada pergerakan yang dirasa bahaya, lari. Lembu, tak. Dia tak rasa benda tu bahaya. Malah ada manusia yang hidup dia hanya semata-mata nak cari makan, tanpa hiraukan untuk betulkan akidah, untuk perbaiki ibadah, untuk tambah baik komunikasi dan muamalah. Sebab dia tak rasa benda tu bahaya. Dia rasa aku pergi hidup okey je, tak ada apa-apa bahaya. Sebab tumpuannya hanya hidup yang ini. Dia langsung tak pandang tu akan datang. Tu lembu. Dan dalam banyak-banyak lembu, Allah datangkan lembu betina. Ialah kalau ikut hierarki, jantan dulu baru betina. Dan lembu lazimnya adalah binatang ternak. Dalam hierarki haiwan, mana yang lebih lebih tinggi? Binatang liar atau binatang ternak? Binatang liar sebab dia lebih bebas dan tak dikawal. Tapi binatang ternak, dan of all binatang ternak yang selalu kita kaitkan dengan kebodohan ialah lembu. Itu antara maksud signifikan kenapa Allah pilih surah ini sebagai surah lembu betina. Jika gagal kita mengikut peraturan-peraturan di dalamnya, basically kita tak jauh beza dengan lembu. Dari sudut tak cakna, dari sudut lembabnya kita, dari sudut tidak pintarnya kita untuk melihat dengan lebih dalam. Wow. Itu mukaddimah kepada surah Baqarah. Seperti perkongsian yang lalu, kita dah lalui ayat pertama alif, lam dan mim. Tak ada siapa pun tahu maksud dia. Ada percubaan-percubaan untuk menisbahkan alif untuk ini, lam untuk ini, mim untuk ini. Namun semua itu tak ada sandaran yang jelas dari Nabi SAW, dan itu hanya percubaan manusia untuk cuba faham, sedangkan itu bukan maksud sebenar. Maksud sebenar alif, lam dan mim ialah kita tak tahu. Itu maksud sebenar. Kita tak tahu. Pelajaran pertama yang kita perlu belajar dari Quran, surah yang kedua, setelah kita minta Allah pandu dan tunjuk, Allah nak bagi tahu kita tak tahu. Maka kerana kita tak tahu itulah, hati ni perlu bersedia. Kita tak tahu bila isteri kita mati. Mati tiba-tiba. Hati kena bersedia. Kita tak tahu kita husnul khatimah, su'ul khatimah. Hati kena bersedia. Kita tak tahu tentang masa depan. Hati kena bersedia bergantung pada Allah. Kerana kita tak tahu, maka diri kita perlu bersedia. Bukan main ikut suka. Tak. Adanya persediaan. Lakukan persediaan. Dan macam mana nak lakukan persediaan? Kan? Apa yang perlu kita prepare? Pertama,
Sediakan diri dengan melatih untuk merendah diri. Kita tak tahu. Seorang tak tahu ni, dia ada dua jalan. Sama ada dia nak mempertahankan ego dia, tak nak orang tahu yang dia tak tahu, lalu dia buat-buat tahu, atau dia rendahkan ego dia, merasakan dia bukan siapa-siapa, ada ramai lagi orang lebih tahu, dan dia bersedia untuk ambil tahu. So, bila kita benar-benar bersedia yang kita tak tahu, sedar diri yang kita tak tahu, rendahkan diri, sediakan mangkuk yang betul, sediakan gelas yang kosong untuk menerima apa pun maklumat dan panduan. Maka setelah kita well prepared, bersedia, Allah datangkan ayat kedua. Zalikal kitab. Itulah kitab. Zalika, dia adalah untuk menunjuk arah. Lazimnya kalau kitab tu dekat, kalau benda tu dekat, bahasa Arab dia akan guna haza. Ini. Zalika, itu. Haza, ini. Kenapa Allah guna zalika? Itu kitab. Why? Kenapa zalika? Kan patutnya ini kitab yang ada depan kita. Tapi kenapa guna itu? Allah guna itu nak menunjukkan ketinggian dan kehebatan. Perkataan ini juga digunakan untuk mendatangkan rasa surprise. Kerana perkataan yang digunakan adalah zalika, itu. Itu. Sebab waktu turunnya Quran, Quran belum dalam bentuk kitab. Quran belum dibukukan. Yang ada pada waktu itu adalah ungkapan yang mereka dengar dari Nabi dan mereka hafal. Dan tak semua orang otaknya grade A, dengar dan boleh hafal. Tak semua orang macam tu. Lalu ada orang yang dia buat inisiatif. Sedang dia dengar dari Nabi, sementara dia nak hafal, dia tulis dulu dekat pelepah kurma. Atau dia tulis dekat kulit. Sedang dia dengar dari Nabi, dia tulis dekat pelepah kurma. Atau dekat atas kulit supaya dia tidak lupa. Bezakan dengan cara kita belajar sekarang. Kita beriman dengan rekod. Kalau dalam kelas, pelajar tu dia boleh buat benda lain sementara cikgu bercakap kat depan. So, bila Allah kata itu kitab, Quran belum dibukukan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu juga apa yang diturunkan ini satu hari nanti akan dibukukan. Itu dimensi seterusnya. Pendapat lain, zalikal kitab juga merujuk Quran ini dari sebuah buku sana, itu di langit. Zalikal kitab. Quran ini asalnya daripada sebuah buku yang diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar di langit dunia. Dari langit dunia diturunkan beransur-ansur ke bumi. Zalikal kitab. Dan
perkataan buku dia selalu diibaratkan dengan, selalu disamakan dengan undang-undang, peraturan. Kan kalau penjawat awam selalunya sisi bahagian administration. Sisi ada sisi yang boleh bertolak ansur. Kita nak claim dia kira-kira bolehlah ni. Tapi ada sisi yang kita gelar dia sebagai sisi ikut buku. Langsung tak boleh bertolak ansur. Kalau begitulah peraturan, begitulah dia ikut. Sebiji. Kalau kita nak hantar borang claim, dia nak semua dokumen yang kita perlu serahkan. Kalau tak, dokumen kita tu tak diproses. Lalu kita gelar dia sebagai sisi ikut buku. Sedangkan dia ikut peraturan. Dan bila sebut peraturan, manusia ni skeptikal. Bila sebut tentang peraturan, undang-undang, kita skeptikal. Sebab manusia ni dia susah nak ikut peraturan. Punya susah kita nak ikut peraturan, kita rasa renyah, leceh, menjekat. Maka kadang-kala kita tidak letak peraturan untuk diri kita. Kita tak buat pun jadual harian kita. Daripada bangun pukul 4. Sebelum sahur, kan waktu sahur tu, kita letak ni peraturannya. Kena baca istighfar 100 kali. Kemudian zikir Fatimah 100 kali. Kemudian menjelang subuh, sebelum tu sekurang-kurangnya sembahyang 11 rakaat. Tu peraturan tu. Kemudian masuk subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sembahyang subuh. Kemudian baca Quran sebanyak yang mungkin. Dan wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Baca Quran waktu tu disaksikan. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Kita baca Quran, Allah menyaksikan. Ui, tak bahagia macam tu. Kita baca Quran. Realiti ni kita rasa, waktu kita baca Quran tu subuh-subuh hari, orang rumah tengah tidur, anak tengah tidur, kita rasa kita baca Quran tu sorang-sorang kita. Kadang tak nak buka lampu, tak nak ganggu. Orang rumah tak boleh solat, tak nak ganggu. Gelap-gelap, hanya pandukan cahaya handphone. Rupanya kita baca Quran itu Allah sedang menyaksikan. Kemudian ada yang lepas subuh, dia tunggu 20 minit, isyraq, 2 rakaat. Tak lama lepas isyraq, duha. Paling kurang 2. Kalau larat 6. Ada yang sampai 12. Kemudian tunggu masuk zuhur. Sementara itu dia pergi keluar rumah, menyapa jiran, buat sarapan, hantar ke rumah jiran, bertukar-tukar juadah, siap-siap nak pergi kerja. Masuk zuhur, dengan azan zuhur, terus bergegas ke masjid. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian solat zuhur. Kemudian sambung lagi 4 rakaat. Sambung kerja. Sebelum asar 4 rakaat. Kemudian solat asar. Kita buat tak jadual tu?
Tak, kerana manusia, dia dengan peraturan, dia tak nak limitkan pergerakan diri dia. Manusia ni dia suka bebas. Dia tak suka berperaturan. Satu kadang kat rumah kita tak ada peraturan. Waktu maghrib, TV masih terbuka. Kita tak bina peraturan. Lepas maghrib, tak ada siapa baca Quran. Sebab kita tak buat peraturan. Anak-anak sekurang-kurangnya kena mandi sebelum maghrib. Tak, kita tak buat peraturan tu. Yang kita selalu tengok, masyarakat Cina. Dia kena makan sebelum maghrib sebab bagi dia, makan yang dimakan tu kena digest at least 4 jam sebelum dia tidur. Sebab tu perut tak buncit. Kita tengah malam siap ada late supper. Late supper. Itu bukan supper, tu suffer. Tu yang perut buncit tu. Kerana kita tidak melihat peraturan tu sebagai penting. Kita skeptikal terhadap peraturan. Bagi kita peraturan tu menyusahkan. Tapi Allah datangkan dalam bentuk begini. Zalikal kitab. Pada kitab itu ada peraturan. La raiba fi. Peraturan itu tiada keraguan padanya. Keraguan apa? Berguna tak daripada aku? Berbaloi tak aku buat? Tak rugi masa ke? La raiba fi. Kitab ini panduannya, peraturannya, tiada sebarang ragu. Raib ni, kalimah raib adalah permulaan kepada ragu-ragu. Permulaan kepada ragu-ragu. Dia tak ada perkataan, ya ke? Tu tak ada. Tak ada keraguan. Langsung tak ada. None, nil, zero. La raiba fi. Dan punya berani dan berkuasanya Allah datangkan sebuah kitab di permulaan ayat yang mula-mula. Kalau buku tu dekat prakata, kan, dekat prakata Allah kata, tak, buku ni tiada salah, tiada keraguan. Pernah tak kita baca buku dekat prakata tu, penulis tulis, saya confident bahawa buku saya tiada cacat cela, tiada sebarang kesalahan. Tak. Selalunya dekat prakata kita tulis, penulis berusaha untuk mendatangkan karya yang terbaik, dan jika ada sebarang salah dan silap, penulis mohon ampun dan maaf, dan segala bentuk kesempurnaan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh rendah diri. Tapi Quran datang dalam bentuk dia nak menguasai. So bila dia nak menguasai hati kita, dia perlu beri jaminan bahawa panduan yang disediakan 100% boleh dipercayai. Dia bukan bentuk janji dicapati. Jangan risau, lepas rakam abang delete. Tak. Ini sangat boleh dipercayai. La raiba fi, tiada keraguan padanya. Selepas ini kita punya perjalanan, journey kita terhadap Quran, kalaupun kita akan timbul tanda tanya, wajar ke macam ni, betul ke macam ini, itu bukan dalam bentuk keraguan. Itu kerana kita belum nampak dan belum faham. Keraguan itu
keraguan itu perlu diperjelaskan supaya tak timbul dah keraguan. Quran sendiri akan jelaskan. Sepanjang saya punya perjalanan melalui Quran ni yang begitu sikit, ada beberapa ayat yang saya tertanya-tanya, kenapa bentuk macam ni? Apa penjelasan sebenarnya? Kenapa jadi macam ni? Wajar ke bertindak macam ni? Gitu. Ada ayat yang sampai sekarang saya tak jumpa lagi penjelasannya. Tapi dia tetap menjadi tanda-tanya. Dan ada juga ayat yang dah dapat penjelasan dan rasa sangat puas hati. Contohnya kita buka surah Yusuf. Surah Yusuf, surah keberapa? Surah Yusuf. Oh, 12. Okey. Dalam surah Yusuf, kita tahu kan Nabi Yusuf pernah buat helah memasukkan cawan raja dalam bekas, dalam kantung Bunyamin. Dalam bekas Bunyamin. Tindakan dia itu mengakibatkan Bunyamin ditahan. Kan? Walamma dakhala Yusuf awa ila akha qala inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Falamma jahazahum ja'ala siqayata fi rahli akhi. He put the gold measuring, dia masukkan bekas emas, cawan emas diraja tu ke dalam, into the bag of his brother, ke dalam bag adik dia. Saya nak tanya tuan-puan, tindakan ini wajar ke? Seorang Nabi, dia buat helah macam ni untuk adik dia tertangkap. Katalah kita buat perjumpaan, saya senyap-senyap masukkan dompet saya ke beg Abang Jalal tadi. Dan bila nak balik, saya tiba-tiba kata, dompet saya mana? Dompet saya. Perhati je, Abang Jalal nak balik je. Saya terus buat provokasi. Dompet saya mana? Siapa nampak dompet saya? Lepas tu masing-masing cek. Lepas tu Abang Jalal keluarkan daripada beg dia. Apa pandangan orang keliling pada Abang Jalal? Wah. Sedangkan saya yang masukkan senyap-senyap dompet saya dalam tu. Wajar ke tindakan saya? Kalau dalam kes Nabi Yusuf, wajar ke seorang Nabi buat macam tu? Apa the best possible alasan untuk kita membenarkan tindakan Nabi tu? Itulah bentuk, ya tak iya juga kan? Itu timbul keraguan tu. Tapi Quran tiada keraguan. Lalu bertembung, ini meragukan. Tapi Quran kata tak, dia tak ada keraguan. Maka dengan timbul soalan itulah kita mula diajak untuk mengkaji dan mengkaji. Cari jawapan sampai dapat. Bila dapat jawapan, kita rasa sangat bahagia.
sangat gembira. Itu bentuk berita-berita gembira. Quran nak kita berfikir. Quran nak kita kaji. Quran nak kita lihat dalam-dalam. Bukan hanya dengar, ikut je. Tak. Tak. Pastikan benda tu benar, tiada keraguan, baru buat. So, apa jawapannya ni? Sebab dah pukul 9. Kita jawab lain kali lah ya. Tahu nak jawapannya? Jawapannya begini. Setelah berlaku apa yang berlaku, ada satu ayat yang Allah letak sebagai kesimpulan kepada tindakan Nabi Yusuf. Ayatnya dekat sini, 76. Sekejap, ni dalam bahasa Inggeris. Kita tukar pergi bahasa Melayu. Ayatnya dekat 76. Ayat tu menjelaskan apa yang berlaku. Ayat itu membersihkan tanggapan kita pada Nabi Yusuf tu. 76. Okey. Maka Yusuf mula periksa tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandung. Yusuf pergi periksa dulu beg orang lain. Beg Bunyamin hujung sekali. Kemudian bila sampai beg Bunyamin, Yusuf keluarkan benda yang hilang itu. Min wi'a'i akhi. Istakhrajaha min wi'a'i akhi. Dia keluarkan barang tu daripada beg Bunyamin. Kadzalika kidna li Yusuf. Ni jawapan dia. Begitulah kami jayakan rancangan Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kredit. Allah kata ini rancangan aku, bukan idea Yusuf. Yusuf jalankan je, kami yang bagi idea. Ini bukan idea Yusuf sengaja nak prank, nak perangkap adik dia. Tak. Ini arahan dari Allah. Yusuf execute. Kalau nak marah, marah Allah. Kenapa buat macam ni? Kerana tindak tanduk Allah bukan untuk dipersoal. Tindak tanduk Allah untuk kita redha dan ikut. Arahan dari Allah untuk kita patuh dan ikut. Bukan dipersoal. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa aniaya orang? Allah tak aniaya. Allah uji semacam itu nak tengok apa respon adik-beradik Yusuf. Apa respon Yusuf? Apa respon adik dia? Apa respon abang dia? Kadzalika kidna. Ini jawapan dia. Kidna. Kami yang rancang untuk Yusuf. So, credibility Nabi Yusuf terpelihara. Bukan Yusuf yang menipu. Kan tu tipu. Dimasukkan. Lepas tu biar orang lain kena. Tak. Allah ambil kredit. Kami yang suruh Yusuf buat macam tu. Semua tu berlaku illa ayyasha Allah. Semua ini kerana Allah nak. Narfa'u darajatim man nasya'. Kami angkat darjat siapa yang kami nak. Dan di hujung Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita rasa kita pandai? Tak, ada yang lebih pandai dari itu. Setiap yang pandai ada yang lebih pandai dari itu. Kalau adik-beradik dia nak buat helah, Allah lebih tahu nak buat helah dan menguasai mereka. Itu bila Quran kata la raiba fi, tak. Tiada sebarang keraguan dalam Quran. Benar-benar tiada ragu. Dan Allah tutup ayat kedua dengan hudal lil muttaqin. Hudan ni apa? Panduan. Lil muttaqin itu yang mahal.
Lil muttaqin itu yang mahal. Sebab benda ni baru permulaan kot. Takwa ni level ke berapa? Takwa ni level ke berapa? Dia mula dengan Islam, kemudian meningkat jadi iman, kemudian meningkat jadi ihsan. So takwa ni antara iman dan ihsan. Kat situ takwa. Allah kata, kitab itu tiada keraguan padanya menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kita baru belajar Quran. Ada yang baru masuk Islam. Tapi pelajaran pertama, kitab ini hanya bagi panduan kepada orang bertakwa. Why? Kerana Allah tak nak kita hanya berpada, aku Islam, okeylah aku selamat. Tidak. Awal pelajaran lagi, Allah sudah meletakkan standard yang tinggi untuk kita capai. Engkau bukan orang biasa-biasa. Aku telah beri potensi yang besar. Lalu masuk ke dalam agama ini, gunakan sepenuh potensimu untuk jadi orang bertakwa. Dan lil muttaqin di dalam bentuk begini. Lil muttaqin ini bukannya dia bertakwa, bukannya dia sudah sampai tahap takwa tu. Lil muttaqin maksudnya bagi orang-orang yang sedang berusaha untuk capai takwa. Siapa antara kita yang kata, aku dah bertakwa? Tak, belum. Kita sedang berusaha untuk sampai situ. Kita sedang dalam perjalanan. 113 orang ni, kita sama-sama sedang cuba, sedang belajar nak jaga diri. Setiap saat, jaga diri. Setiap hari. Bangun tidur, kita jaga diri. Tak nak dibakar api neraka, solat subuh. Tak nak sakit perut, kita sarapan. Kan tak nak badan berbau, kita mandi. Kan nak kelihatan kemas, kita pakai baju. Kan tak nak aksiden, kita memandu dengan baik, dengan berhati-hati. Itu semua jaga diri dah tu. Itu dah usaha kita. Dan sekarang Allah bagi tahu, kitab ini jadi panduan kepada kita. Siapa? Orang yang sedang berusaha nak memperbaiki diri. Orang yang sedang berusaha untuk jaga diri di dalam keluarga. Lil muttaqin. Muttaqin adalah proses untuk jaga diri. Asalnya seolah-olah macam, aku tak ada kaitan, aku baru Islam. Aku baru nak membentuk iman. Tak, Allah sudah pun meletakkan target dan level tertinggi untuk kita. Allah tahu potensi kita. Allah tahu kita punya, capability dan keupayaan kita. Dan Allah sedang encourage, galakkan. Kau boleh buat, engkau boleh buat, engkau boleh buat. Kita bukan macam coach yang tunggu anak di hujung garisan. Kita adalah coach yang berlari bersama-sama dengan anak. Begitu bila Allah kata lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Dia beri panduan, beri petunjuk kepada kita yang sedang berlari menuju garisan penamat. Wow. Hela. Ada. Boleh. Kemudian ayat ketiga. Orang rumah saya tanya, ada tak helah zaman sekarang? Boleh tak dibuat? Boleh, ada helah. Contohnya bila ada orang bergaduh. Suami isteri gaduh.
Dah lama tak bertegur siapa. So anak-anak yang memahami, dia kadang cakap dengan, bila jumpa dengan bapa dia, ayah macam mana, sihat, apa khabar? Dah jumpa kan? Lepas tu, ayah hari tu, apa nama, mak ada masakan ni. Dia kata favourite ayah. Sedangkan bukan mak dia masak. Dia yang masak. Dia kata favourite ayah. Mana tahu boleh kendur sikit hati ayah, tak marah-marah lagi. Bila dia jumpa mak, dia pujuk pula mak dia. Mak, ni ada ayah, apa nama, dia buat resepi ni. Dia tahu mak suka ni, dia cuba belajar. Ya kan bukan bapak dia buat pun. Tapi sebab dia nak supaya dua pihak ni kembali menjadi baik, dia guna helah tu. Kita gelar sebagai apa? Bohong sunat. Begitu. Kenapa Nabi Yusuf buat macam tu? Kenapa Allah benarkan Nabi Yusuf buat macam tu? Tuan-puan, adik dia sedang dizalimi. Adik dia sedang ditindas. Adik dia sedang ditekan. Kita kalau kita lihat anak kita sedang dizalimi, sedang ditindas di sekolah, sedang dibuli, takkan kita nak tepuk tangan. Apa kita buat? Bertindak. Jumpa PIBG, jumpa cikgu. Kalau tak jalan juga, keluarkan anak dari situ. Sekarang ni, apa yang Nabi Yusuf boleh buat? Apa yang adik dia boleh buat? Apa yang bapak dia boleh buat? Abang-abang dia sedang menindas adik dia sebagai galang ganti kepada Yusuf. Dia perlu buat sesuatu untuk keluarkan adik dia daripada kepompong tu. Nabi Yusuf bukan hanya doa, ya Allah, keluarkanlah adik aku. Ya Allah, belahkanlah kerisauan, kemurukan adik aku. Tak, dia buat sesuatu. Keluarkan adik dia dari situ. Buat helah. So, Quran dia tiada raib, tiada keraguan. Tak ada keraguan. Apa yang Quran datangkan dalam bentuk yang sangat fitrah kepada kita. So, kita sama-sama sedang jadi muttaqin kan? Sedang berusaha jaga diri kan? Sedang berusaha nak faham kan? Sedang berusaha nak belajar. Maka Allah datangkan panduan pertama dan utama. Allazina yu'minuna bil ghaib. So, orang-orang yang sedang berusaha jaga diri ialah orang-orang yang beriman dengan benda ghaib. Percaya pada benda ghaib. Inilah paling utama dalam kita punya exercise nak jadi orang bertakwa. Kalau nak jadi peguam ataupun hakim atau magistrate, waktu SPM dia kena lulus subjek-subjek tertentu. BM dah tentu kena lulus lah. Matematik kalau tak kredit pun tak apa. Sejarah kena lulus. Bahasa Inggeris, dia ada apa nama, syarat-syarat dia. So sekarang ni, untuk jadi peguam tu, untuk jadi hakim, dia kena melalui proses. Proses ini, kena tahu perlembagaan, kena belajar tentang undang-undang, kena belajar tentang akta dan kanun. So sekarang ni nak jadi orang yang bertakwa, nak jaga diri, perkara pertama dan utama ialah percaya pada benda ghaib. Dan benda ghaib di sini bukannya jin tu, bukan. Bukan jin, bukan. Benda ghaib ialah rukun iman. Rukun iman tu semua benda ghaib. Beriman pada Allah. Tak nampak. Beriman pada Rasul.
Itu jam diorang nampak Rasul. Tapi apa yang diorang nampak adalah manusia yang macam kita. Kita sekarang nampak tak Rasul? Tak nampak, tapi nampak kesan dia. Hadis dia kita nampak. Rasul tu sendiri nampak tak? Tak nampak. Beriman pada malaikat. Tak nampak malaikat. Beriman pada kitab. Ni Quran ni. Quran kan nampak Ustaz, bukan benda gaib. Apa yang Quran ceritakan benda gaib. Tentang masa depan, tentang masa silam. Quran cerita tentang Nabi Nuh. Ada dekat mana-mana library rujukan selain daripada Quran yang kita boleh tahu tentang peristiwa Nabi Nuh. Tak ada. Kaum Samud. Ada dalam mana-mana library yang cerita tentang sejarah kaum Samud. Sehingga mereka di apa? Diazab semacam itu. Tak ada. Cerita Hang Tuah pun cacar merba kita tulis. Itu benda gaib. Beriman dengan apa saja berita yang didatangkan dalam kitab ni. Beriman pada qada dan qadar. Oh, itu juga perkara besar. Qada dan qadar. Allah takdirkan isteri Encik Jalal, Abang Jalal, wafat, meninggal. Dan ada kadar dia. Macam mana kita nak beriman dengan benda tu? Perkara yang Allah dah takdirkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu paling utama. Kerana inilah musuh ketat manusia yang dia rasa dia boleh berfikir. Dia tak nak percaya pada benda yang tak nampak. Bagi sebahagian besar manusia, dia kata, I believe it when I see it. And when I see 9:16, I kena berhenti. So, kita berhenti sekarang. Kita jumpa esok. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz.